أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلبي، أعطني محبتك ومعرفتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Fatihah yang kita baca pada awal tadi menjadi satu keberkatan. Allah turun rahmat kepada kita yang hadir pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah himpun kita di hari akhirat nanti di dalam surga Firdaus, sebagaimana Allah himpun kita pada malam ini dalam taman surga di atas dunia. Baik, tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus tengok tafsir surah Yasin. Tengok ayat 10 surah Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat ini, dan bersamaan atas mereka itu, yakni orang kafir, adakah engkau bertakut akan mereka itu ataupun tidak, wahai Muhammad? Bertakut akan mereka itu, mereka tidak akan beriman. Allah Subhanahu wa taala kata pada wahai Muhammad, kamu pergi berdakwah saja, sama ada engkau ceritalah tentang neraka kepada mereka pun mereka tidak akan beriman kepada kamu. Karena Allah Subhanahu wa taala diketahuinya, Allah dah tahu mereka tidak beriman, tapi Allah suruh juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka supaya mereka tidak boleh klaim di akhirat nanti. Bangun akhirat nanti Allah tanya, kenapa kamu tidak beriman? Saya tak ada siapa yang suruh pun. Dia tak boleh klaim macam tu. Kenapa dia? Ada seruan pada dia. Dia saja yang tak nak beriman. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Orang yang betul takut kepada Allah itu hanya yang manfaat engkau pertakutkan itu mereka yang telah ikut akan Al-Quran dan takut akan Tuhan Ar-Rahman dengan ghaib, tidak lihat akan dia, maka mereka itulah manfaat pertakut akan engkau wahai Muhammad. Orang yang kamu boleh bagi manfaat ni apa dia? Kamu baca Al-Quran, mereka beriman dengan Al-Quran. Walaupun kamu baca Al-Quran yang kata ada Allah ni, mereka tak beriman. Walaupun mereka tak nampak Tuhan, mereka tetap beriman. Ini orang yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala sebut macam tu. Kemudian fabashshirhu bimaghfiratin wa ajril karim. Wahai Muhammad, persukakan oleh kamu wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka yang beriman tadi itu, yang walaupun mereka tak nampak Tuhan, mereka tetap beriman. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajril karim. Muhammad bagi tahu kepada mereka pahala yang sangat besar menanti mereka, iaitu syurga. Allah masukkan mereka ke dalam syurga. Inna nahnu nuhyil mauta, dan hanya kamilah yang menghidupkan mauta, kamilah yang mematikan. Allah Subhanahu wa taala kata pada dia, Inna nahnu nuhyil mauta, kamilah yang menghidupkan manusia yang mati jadi bangkai itu.
bagi hidup balik dengan ruh dan jasad. Bukan hidup dengan ruh saja, tapi dengan jasad sekali. Tubuh kita dengan ruh. Macam mana kita hidup di atas dunia ni, macam itulah Allah kata dia akan hidup balik kamu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, dan kami surat barang yang mereka dulu pada masa hidup dulu di Lauh Mahfuz, segala kebajikan dan kejahatan yang mereka buat. Allah kata pada mati so hidup balik dengan ruh dan jasad. Hidup tu nak buat apa? Wa naktubu ma qaddamu, kami nak periksa, kami nak tanya, kami nak hisab segala apa amalan yang kamu buat di atas dunia ni. Allah tulis dan Allah simpan di Lauh Mahfuz. Kemudian surat itulah akan dibentangkan balik pada kita nanti. Begitu. Kemudian wa atharahum, bekas mereka itu yang dikerja manusia, kemudian daripada mereka itu disuratkan mereka itu kebajikan daripada ilmunya. Di atas dunia dulu belajar ilmu, Allah tulis pahala belajar ilmu. Dan yang mengajarnya, tulis pahala yang kamu bersusah payah mengajar orang, maka Allah bagi ganjaran. Semua ditulis macam tu. Nah, atau kitab yang dikarang, dulu kamu jadi ulama, kamu karang kitab, aku balas pahala setiap satu huruf yang kamu tulis kitab, aku akan balas pahala. Atau diwaqafkan, apa yang kamu infak untuk masjid, untuk perkuburan, apa yang kamu wakaf semuanya, Allah kata dia tulis, dia letak di Lauh Mahfuz. Ataupun masjid, ataupun balai, surau dan sebagainya, semua kebajikan yang kamu buat tu aku tulis dan aku letak di Lauh Mahfuz. Besok aku akan bentang kepada kamu benda tu semua. Allah kata wa kulla syai'in ahsaynahu fi imanin mubin. Tiap-tiap sesuatu yang aku tulis tu, Allah kata, yang aku simpan di Lauh Mahfuz tu, lebih dah kurang dah. Kalau kamu buat pahala 10 lah, aku tak akan silap tulis dari pi sebelah. Kalau kamu buat 10 pahala, tak akan kurang pun aku silap tulis pi jadi 9, tak akan berlaku macam tu. Allah kata. Yang inilah yang ayat yang selalu kita duk baca, faman ya'mal misqala zarratil khairan yara. Satu zahrah yang kita buat kebaikan ni, Allah akan balas di akhirat nanti. Wa man ya'mal misqala zarratin syarran yara. Kejahatan yang kamu buat ni walaupun sebesar zarah, akan aku balas juga dengan masuknya ke dalam neraka tanpa kita. Begitu. Kemudian wa dharib lahum masalah, dan cerita oleh kamu wahai Muhammad, beritahu kamu wahai Muhammad bagi mereka itu, yakni kaum-kaum kamu, bandingan ashabul qaryah. Kita tengok wa dharib lahum masalan ashabul qaryah. Yang ni dah mula mai cerita tentang Nabi Isa nak bagi hidup orang mati dalam surah Yasin. Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu cerita tentang kisah Nabi Allah Isa yang berlaku di Ashabul Qaryah, satu perkampungan qaryah. Nama kampung tu, nama negeri tu Antaqiyah. Ini cerita dia panjang. Kan? Kalau Allah tak bagi tahu, macam mana Nabi nak tahu cerita pasal Nabi Adam? Jarak dia jauh. Allah bagi tahu, Nabi boleh cerita daripada A sampai Z. Macam itulah Nabi Allah Isa ni. Macam mana Nabi tahu, sedangkan jaraknya 500 tahun, 600 tahun Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah tak bagi tahu, dia tak akan boleh cerita. Yahudi pergi jumpa Rasulullah, ya Muhammad, kamu betul, kalau betul lah kamu ni Rasulullah, pesuruh Allah, kamu cerita tentang Ashabul Kahfi. Karena dalam kitab-kitab mereka dah ada. Kalau kamu betul Rasulullah, cerita tentang Ashabul Kahfi, itu surah Al-Kahfi. Cerita tentang kisah Zulkarnain, cerita pada kami. Cerita kisah tentang dua pekebun yang berlaku.
kalau betul kamu Rasulullah. Cerita tentang Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir, kamu cerita. Nabi cerita satu dalam surah Al-Kahfi. Nanti kita tafsir surah Al-Kahfi kalau habis surah ni pula. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala kata pada dia, wahai Muhammad, kamu ceritalah kisah ni ada dalam kitab mereka. Kutlah mereka ni tak percaya kata kamu ni Rasul, cerita. Wadrib lahum masalah. Ceritalah tentang kisah satu kaum, buat bandingan supaya mereka berfikir. Ashabul qaryah iz ja'ahal mursalun, dan ketika datang akan dia oleh segala pesuruh Nabi Allah Isa daripada Antaqiyah. Satu zaman Nabi Allah Isa tak ada lagi lah Nabi Muhammad, ya. Nabi Allah Isa ni dia lantik satu orang pergi berdakwah di satu negeri. Satu negeri itu, nama negeri itu Antaqiyah. Ni yang kita baca ni surah Yasin, ingat. Nabi Allah Isa kata, pergi berdakwah di satu negeri Antaqiyah. Dalam negeri itu, mereka ni tak sembah Tuhan, sembah mentari, sembah batu. Kamu pergilah berdakwah kepada. Nabi Isa hantar 2 wakil. Yang pertama nama dia Sam'un. Yang kedua nama dia Bulas. Ya, 2 nama ni pergi masuk ke negeri itu. Saya tak nak baca syarah, dia terlalu panjang. Cerita macam ni bagi ringkas. Nabi Allah Isa kata pergi berdakwah di negeri Antaqiyah. 2 orang ni pun pergilah. Pergi sebelum nak masuk negeri Antaqiyah ni, jumpa dengan satu gembala kambing, Habib An-Najjar. Tuan-tuan pernah dengar cerita ni? Pernah dengar asalnya, kan? Nama penggembala kambing ni Habib An-Najjar. Gembala kambing ni pun geng kampung tu juga. Tak semayang, tak puasa, tak zakat, sembah berhala. Dia pun tanya ni, Habib An-Najjar ni gembala kambing. Habib ni tanya, Habib An-Najjar, kamu ni daripada mana? Kami tak pernah nampak kamu ni berdua ni. Mai daripada mana? Jawab hak 2 orang ni, kami adalah utusan daripada Nabi Isa. Apa buat kamu datang kat sini? Kami nak berjumpa dengan raja kamu. Apa yang kamu nak buat dengan raja kami? Kami nak suruh raja kamu sembah Tuhan, jangan lagi sembah mentari, jangan lagi sembah bulan. Kami ni utusan daripada Nabi Isa. Habib An-Najjar kata, aku tak percaya, pasal pakaian hang pun buruk daripada aku. Pesuruh Nabi Isa, macam mana boleh pakaian macam ni? Hang sama je macam aku, hang pula nak lebih teruk lagi daripada aku. Mai kelim kata pesuruh Nabi Allah Isa, dia tak percaya. Zaman tu mana ada ambil gambar lagi, ya, tidur cakap tu mana orang percaya. Geng 2 orang ni dia kata, kami betul pesuruh Nabi Allah Isa. Kalau nak bukti boleh. Bukti kata kami ni pesuruh Nabi Allah Isa, segala penyakit kami boleh buat bagi lega. Buat mailah penyakit apa pun kami jampi jadi lega, dia kata. Pesuruh Nabi Allah Isa ni, ya. Nama dia Yuhana dan Bulas, bukan Sam'un. Yuhana dan Bulas. Yuhana dan Bulas, 2 orang ni nama pesuruh Nabi Allah Isa. Masuk jumpa dengan Habib An-Najjar. Habib An-Najjar kata, aku tak percaya. Dia kata, kalau kamu tak percaya, kami ada bukti. Kami boleh sembuh penyakit-penyakit. Buat main lah sakit apa pun, kencing manis ke apa kan, semua buat main. Kami boleh buat ubat bagi lega. Habib An-Najjar dengar macam tu, dia petik tangan. Dia kata, cantik. Dia kata, aku ada seorang anak lahir buta mata. Bukan kata mata ni ada ni, dia flat terus. Muka ni pergi jadi flat, skeping terus. Bukan ada mata tapi mata tak boleh jelek dah, skeping terus. Dia kata, aku ada anak. Dia kata, aku sayang, sampai sekarang anak aku ada lagi. Kalau hampa betul pesuruh Nabi Allah Isa, jom pergi ke rumah aku. Ni yang kita baca ni, tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, ada cerita panjang, kan? Pilah 2 orang pesuruh Nabi Allah Isa ni pergi sampai di rumah. Mana anak kamu yang kata buta tu? Tu dia ada tu.
Dia kata hang pergi cari tanah gentil-gentil buat macam tu, buat bulat macam guli-guli tu, 2 biji, buat mai sini. Ni Pak suruh Nabi Allah Isa ni, buat mai lah Habib An-Najjar ni tadi pun pergi cari tanah 2 biji, gintil buat mana. Ni ambil ni, suruh anak ni bari, dia letak tanah ni atas tempat biji muka flat, mana ada apa, letak tu, berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, bantulah kami nak menyebarkan agama. Berdoa dengan penuh keyakinan. Celik mata jadi mata jencah elok balik. Oh, dia jadi macam elok balik. Seronoknya Habib An-Najjar pergi cerita ke orang kampung. Ni pesuruh Nabi Allah Isa ni, dia beriman kepada mereka ni berdua. Aku beriman. Habib An-Najjar dah beriman. Habib An-Najjar pergi cerita ke orang buat mai segala penyakit sembuh dah makin top. Makin popular adalah makin terkenal dua orang ni. Apabila makin terkenal, sampai penghabaran dia kepada raja tadi tu. Dia pun nak jumpa raja tapi tak tahu macam mana cara. Itulah jalan Allah aturkan mereka. Dah jadi terkenal, kata dia pun ni bomo. Macam kita hari ni lah, tempat mana ada bomo memanglah terkenal, orang tu tahu semua. Kat Melaka kan Negeri Sembilan, sanggup pi. Sampai ke telinga Raja panggil. Empa daripada mana? Kami pesuruh Nabi Allah Isa. Duk garang tu. Apa tujuan kamu masuk ke negeri kami ni? Raja kata, kami Nabi Isa suruh tuanku tinggal sembah berhala. Oh, marahlah. Pergi masuk, pergi garang macam tu. Dakwah jenis garang, jenis strip. Raja kata, mana bukti? Betul. Buat mai bukti sembuh segala penyakit. Raja kata, ni sihir pandai. Tak percaya juga. Dimasukkan ke dalam penjara. Ini cerita dia panjang lebar. Dimasukkan ke dalam penjara. Lama kelamaan dengar cerita ni, kes 2 orang Nabi Allah Isa ni dengar ke telinga Nabi Allah Isa. Kata raja dah ambil penjara. Tak beriman juga raja ni. Nabi Allah Isa hantar lagi 1 wakil. Seorang je. Yang tadi 2 orang, hantar lagi 1 wakil. Nama dia Sam'un. Yang tadi Yohana dan Bulas, nama dia. Yang ni nama dia Sam'un. Masuklah Sam'un ni ke negeri Antakiyah ni, nak jumpa dengan raja. Tak bolehlah, macam mana cara nak tahu? Dia masuk Sam'un ni, dia masuk cara lain. Yang tadi masuk straight ke raja, suruh raja tinggal sembah berhala, nak suruh sembah Tuhan. Dia garang macam tu. Sam'un, nanti Nabi Allah Isa ni, 1 orang Sam'un masuk. Dia masuk ke negeri Antakiyah ni, dia main dengan budak-budak. Dia main, dia beli gula-gula coklat, dia bagi kat budak-budak. Dia bagi budak-budak suka. Orang heran, ini main taman pula. Syekh ni tak pernah nampak di negeri kami ni. Boleh duk bagi gula-gula kat budak-budak, boleh bagi makanan, dia budak-budak suka. Dia pergi mana, budak-budak ikut. No. Sehinggalah daripada budak-budak, dia tunjuk akhlak yang baik, sehinggalah orang dewasa pun jadi suka dengan dia. Lama-lama sampai ke telinga raja, kata ni 1 orang pula dah masuk ke negeri kita ni, bukan daripada asal negeri kita. Ajar pun panggil. Ajar pun panggil, dia kata, dia tak habaq, kata dia daripada kumpulan Nabi Allah Isa. Yang tadi habaq, yang ni Sam'un dia tak habaq. Dia tak habaq. Dia tunjuk akhlak baiknya, raja pun jatuh cinta dengan dia. Dia tunjuk akhlak baik. Kancing dengan raja boleh pergi mancing sekali. Itu saya tambahlah tu. Nak cerita pada kancingnya dengan raja ni, raja suka ambil letak dalam istana dia. Tapi dia cak cerita, dia masuk dalam istana raja, ada tokong-tokong. Dia kono-kononya, dia hormat. Dia tak tunjuk kata yang ni tak boleh sembah. Dia tak mau buat macam tu. Dia berkawan dengan raja sampailah 1 tahap baik yang amat sangat. Dia terus tanya raja sambil-sambil duk mancing, sambil-sambil sembah. Agaknya macam tu lah, kan? Dia kata, tuanku, dengar cerita tuanku penjara 2 orang pemuda. Dia tanya macam tu. Saya dengar tuanku penjara 2 orang pemuda. Raja ni kata, betul ya? Apa kes?
cakap bahasa lah ni kan. Dia kata apa hal tuanku pergi apa kes, apa kejadian. Ajar ni pun katalah, dia suruh aku tinggal sembah Tuhan lain. Dia suruh aku sembah Tuhan lain. Dia kata aku duk sembah datuk nenek moyang aku, duk sembah matahari tokong ni. Dia kata tiba-tiba mai dua orang tak tahu mai tak mana. Dia mengaku kata Nabi, pesuruh Nabi Allah Isa suruh aku. Mana aku mau, dia kata. Masuk ke dalam penjara. Baik. Kata Sam'un ni, dia kata apa dia? Cuba tuanku tes benda yang lebih dahsyat kepada mereka. Kalau betul Tuhan mereka tu Tuhan yang sebenar, tuanku tes. Tes macam mana? Kata Hajar ni, aku malas lah. Hang lah, tolong pergi tes mereka. Tolong pergi uji mereka ni. Kalau betul ni, hang pergi tanya latar belakang mereka macam mana. Masuk pergi ke istana, singgah sana di balai Rom. Hajar tu ada. Sam'un ni tanya, kamu ni mula-mula tu agak-agak kejip-kejip mata dulu lagu mana kan? Yang tak pergi kenal geng sama geng ni. Tanya, kamu daripada mana? Kami daripada pesuruh Nabi Allah Isa. Apa tujuan kamu ke sini? Kami nak suruh ni raja ni tinggal sembah garang macam tu. Kata ni Sam'un ni, baiklah, apa bukti kamu kata kamu ni pesuruh Nabi Allah Isa? Betulkah Tuhan Isa tu Tuhan yang sebenar? Tuhan Nabi Allah Isa tu ada Tuhan, nama dia Allah, Tuhan yang sebenar. Bulas dan Sam'un apa dia Yohana ni, dia kata betul. Mana buktinya? Tuhan Isa boleh menghidupkan orang mati. Oh, dia pergi buat macam tu. Yakin dia sampai macam tu. Sam'un ni kata, tuanku macam mana? Ajar kata cantik. Aku ada mayat dah ada satu. Seminggu dah mayat duduk dalam bilik. Dia kata, tuanku bawa dua orang ni pergi tes je. Bawalah dua orang ni dengan raja. Rupanya ada satu mayat muda dah seminggu dah mati. Budak muda seminggu dah mati. Cuma tak tanam lagi kerana bapa dia pergi musafir. Tak boleh nak tanam, tunggu bapa dia balik. Ajar kata, ni dah mati seminggu dah. Kalau betul lah Tuhan Isa ni Tuhan yang sebenar, ajar kata, kamu bagi hidup balik. Mana boleh orang dah mati nak hidup balik? Mana tak boleh. Dua orang ni pun berdoa. Siapa dia? Yohana dan Bulas ni termasuklah Sam'un, tapi dia doa dalam tafsir kata, dia doa tak angkat tangan. Dia takut raja tahu. Dia doa dalam kalbu. Doa, ya Allah, bantulah kami, bantulah kami. Doa tuan-tuan, hidup balik. Yang dah mati seminggu ni hidup balik, bangun-bangun pekaduk ketuk pinggang. Lengah dah, tidur seminggu sakit pinggang. Tidur, bangun balik. Terus budak muda ni bercakap. Dia kata, Alhamdulillah, seminggu aku mati 7 hari, 7 laut, 7 gunung aku dibawa berjemerang. Semua 7 gunung, 7 laut dipenuhi dengan api. Aku dibawa lintas ke dalam api itu. Pada hari gunung sungai yang ketujuh, aku nampak seorang pemuda mukanya bersih. Dia tunjuk pergi kepada Sam'un tadi, hak seorang, hak Nabi Allah Isa. Dia kata, ni aku nampak muka dia ni. Mainlah sungai yang ketujuh, gunung yang ketujuh, aku nampak seorang muka muda, muka sangat bercahaya. Ni dia kata duduk di depanku. Lah, raja kata, hang geng dia juga akan lebih mana ni? Baru Sam'un mengaku. Di situlah Ajar beriman. Tapi sebahagian rakyat dia kata, punguh Hajar ni tak beriman juga. Ni cerita, kata Nabi Allah Isa boleh hidup balik orang yang dah mati. Itu mukjizat dia kan? Orang mati dah boleh bagi hidup balik. Tak mungkin, tapi Allah izinkan benda tu kan? Allah izinkan benda tu nak membuktikan supaya manusia ni beriman. Mukjizat Allah bagi kepada nabi-nabi, rasul-rasul dia. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi banyak, pun orang tak beriman lagi. Kita yang tak pernah jumpa mukjizat depan mata, betul tak? Beriman, hebat kita. Hantar rasul depan mata, nak apa minta.
On the spot jadi pun tak beriman. Kita tuan-tuan, ni kata kita ni manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, akhir zaman ni lebih hebat daripada dulu. Dengan habaknya kata Allah percaya. Dengan habaknya kata Nabi Muhammad dia, Allah yang utus dia percaya. Orang-orang dulu nak kena ada bukti, dah bukti depan mata pun tak mau beriman. Macam mana Allah tak kasih kepada kita pada hari ini? Kan? Allah cukup sayang pada kita. Terutamanya kita belajar tafsir-tafsir Al-Quran. Wallahu a'lam. Sedikit muqaddimah surah Yasin tu. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Banyak lagi cerita tentang Nabi Allah Isa dalam surah Yasin ni.